Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina Rasulillah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji-puja kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, dengan riayah. Pada malam ini kita dapat bersua kembali dalam program Jejak Warisan Sejarah Cenoh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala tempoh PKP kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan, syifa'u ajilan, memberi kesembuhan kepada kita semua dan menjauhi balak dan wabak kita, dan Allah taala mengangkatkan segerakan mengangkatkan balak dan wabak ini, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan bongkarkan ataupun terangkan satu isu yang rasanya ramai yang tak tahu mengenai tajuk yang akan dikupaskan pada malam ini, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya perkenalkan perkenalkan akan ahli panel kita, iaitu yang akan mengupas topik ataupun tajuk pada malam ini, iaitu Wan Johari bin Wan Mahmud, yang mana beliau adalah penyelaras dan pengumpul silsilah keturunan Wan Berengku Negeri Pahang, dan beliau juga ahli Badan Kebajikan Kerabat-Kerabat Negeri Pahang, dan beliau juga AJK Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Pahang. Jadi Wan Berengku dan kupasannya kita nak dengar pada malam ini, insya-Allah. Mengapa dan kenapa saya tertarik pada satu Amsalul Arabi yang di pepatah Arab menyebut likulli rijalun midan wa likulli maqamin maghal wa ma jaa aslu la yusalu anhu. Itu pepatah daripada bahasa Arab menyebut tiap-tiap bagi lelaki itu ada keistimewaannya, dan tiap-tiap satu martabat itu ada panggilannya. Ma jaa aslu la yusalu anhu. Apa yang datang asal tidak dipersoalkan. Insya-Allah kita nak dengar bagaimana kupasan daripada Engku mengenai dengan bahasa waktu kita bercakap dengan Cik Wan ataupun keluarga Engku, macam mana sejarah bermula dan apakah yang akan kita mendapat manfaat juga, mendapat manfaat pada malam ini, insya-Allah. Dengan ini saya tidak memanjangkan akan kalam. Saya menjemput panel kita, terus pada panel kita. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT, kerana dengan keizinan daripada Allah SWT telah memberi ruang pada kita untuk bersiaran secara live malam ini. Jadi sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut isu ini, apa kata kita sama-sama membaca Ummul Kitab, kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita yang sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita, juga kepada roh semua orang beriman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan juga dalam suasana ujian musibah yang sedang melanda tempat kita, di negara kita dan seluruh dunia, dengan mana wabak
pandemik COVID ni kita sama-sama orang beriman harap tabah menghadapinya, dan kita jangan putus berdoa. Moga-moga Allah SWT angkat wabak pandemik COVID ni di atas muka bumi ni dan keadaan pulih kembali seperti mana sedia kala. Saya amat mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, yang ini PES Warisan Sejarah Timur, lebih-lebih lagi kepada Tuan Ustaz Barkatullah Barkatullah sebagai moderator, juga kepada pangkat anak saudara saya yang mana beliau telah kontak saya, beritahu Ayah Jo boleh tak bercakap mengenai dengan isu Wan Berengku ni. Saya pun tengok keadaan PKP sekarang ni tak ada apa, okey bolehlah kata, insyaAllah. Dia dah cadang pada saya lama dah. Sebab kita ada grup beranak Cewan Pahang FB dia suruh saya buat live, tapi saya kata biar dululah. Tiba-tiba malam ni lah kali yang pertama lah pengalaman saya ni bersiaran dalam alam maya ni secara live ni. Sebelum ni tak pernah lagi. Jadi saya tak lengahkan masa, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya diberi Wan Johari bin Wan Mahmud. Saya adalah penyelaras dan pengumpul salah silsilah keturunan Wan Berengku Negeri Pahang. Dan saya adalah ahli Badan Kerabat Negeri Pahang, dan saya juga merupakan ahli jawatan kuasa Persatuan Sejarah Malaysia Negeri Pahang dengan memakai nombor ahli seumur hidup C0352. Jadi saya adalah anak kelahiran Sungai Lembing, Kuantan, Pahang, Hulu Kuantan. Jadi saya tak perlu nak cerita pasal Sungai Lembing ni, semua satu dunia dah tahulah. Pusat tempat dulu, satu masa tempat perlombongan yang paling dalam di dunia. Saya lahir di sana, bersekolah di sana, membesar di sana. Jadi dan tak lupa sebelum saya meneruskan mengupas isu Wan Berengku ni, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja pakaian busana saya malam ini, kepada Tuan Guru Pesok. Beliau adalah guru silat gerak langkah citra, yang mana beliau duduk satu taman dengan saya, dan beliau ni bertanggungjawab. Saya sangat berbanggalah kerana dapat menjadi jiran dia, dan juga dia telah membawa anak-anak muda ni kepada kehidupan, kembali menghidupkan budaya silat alam Melayu kita. Jadi memang susah nak cari orang yang macam ni lah. Jadi alhamdulillah, saya akan teruskan perbualan kita ni, perbincangan kita pada malam ini dengan tajuk apa itu Wan Berengku. Jadi sebelum saya meneruskan juga, saya mau nak minta maaf kepada tuan-tuan yang sidang penonton sekalian jika sekiranya cara penyampaian saya ni kurang teratur atau tersusun, sebab maklumlah saya ni bukannya golongan profesional, golongan profesor, orang penceramah yang hebat, yang mana kerja dia hari-hari duk bercakap depan audien penonton. Saya ni orang biasa saja. Tapi yalah, orang kata rajin lah membaca, menengok Facebook dan sebagainya, berwhatsapp. Itu sajalah pengalaman saya. Jadi Wan Berengku ini adalah satu golongan bangsawan. Dan dia adalah merupakan sama darah perdu keturunan dengan golongan yang memerintah Negeri Pahang sekarang ni. Daripada perdu yang sama, daripada jurai yang sama, Wan Berengku ni. Jadi untuk mengetahui yang lebih lanjut apa itu Wan Berengku ni, dia merupakan ada identiti dia yang tersendiri. Identiti dia. Jadi saya akan beritahu pada sidang penonton sekalian rangka apa yang saya nak cakap pada malam ni, ataupun point dia, ataupun isi dia. Selain pada isi Wan Berengku tadi, identiti yang tersendiri tadi dipecahkan kepada dua. Satu, untuk mengenali Wan Berengku ni, dia ada
carta salah silah dia yang tersendiri yang disusun oleh orang-orang tua turun-temurun sehingga ke hari ni. Dia panggil nakib lah. Orang tua kita dulu yang mencatat salah silah ni dipanggil nakib ataupun yang penjaga nasab keturunan. Dan yang kedua ni saya nak kupas nanti untuk mengenali Wan Berengku ni adalah daripada segi adat budaya, bahasa percakapan harian ataupun kita panggil laras bahasa istana sejak ratusan tahun dulu. Cara percakapan sesama keturunan macam mana, begitu unik sekali. Dan juga cara orang kebanyakan bercakap, berinteraksi dengan keturunan Wan. Itu dia punya point dia lah. Kemudian point dia yang seterusnya saya akan cakap ialah mengenai penempatan golongan Wan Berengku ni, tempat tinggal dia orang dulu di mana. Ini saya akan beritahu nanti. Kemudian poin saya yang seterusnya ialah mengenai sejarah perjumpaan keluarga, aktiviti kami lah. Kemudian yang seterusnya persemendaan, saya akan kupas. Kemudian seterusnya poin dia pengiktirafan istana terhadap golongan Wan Berengku. Seterusnya poin dia tokoh-tokoh di kalangan Wan Berengku tu siapa. Dan akhir sekali yang saya sempat beri rangka lah, ya penjagaan nasab keturunan yang mengikut akta dia lah. Akta sekarang ni. Jadi saya nak kupas satu persatu lah. Okey, saya akan pergi terus pada point ya Ustaz ya. Jadi carta salah silah keturunan. Okey. Secara ringkasnya keluarga yang kami kumpulkan ini terdiri pada kalangan anak-anak Bendahara Tun Abdul Majid Ibni Bendahara Tun Abbas. Ini pada pendapat saya, ada orang yang punya pendapat, dia ada khilaf sikit situ. Ada yang orang berpendapat Bendahara Tun Abdul Majid bin Temenggung Tun Muntahir. Tapi saya bercakap di sini nak kumpulkan anak-anak Bendahara Tun Abdul Majid. Jadi anak dia terdiri pada 4 orang putera dan 3 orang puteri. Ini saya ambil daripada atas dulu. Sebelum nak masuk kenapa pula Tun boleh jadi Wan, itu pun akan timbul satu persoalan kan. Nanti saya akan kupas. Jadi anak-anak Bendahara Tun Abdul Majid terdiri pada yang pertamanya Bendahara Muda Tun Abdul Muttalib. Putera dia baginda yang kedua ialah Bendahara Tun Muhammad marhum mangkat di laut. Ini belah jurai bonda saya. Kemudian yang ketiga, putera dia Tun De ataupun Tun Yusof Pedah. Kemudian yang keempat, Bendahara Tun Quraisy. Ini Bendahara Tun Quraisy ya. Kemudian yang lain-lain tu 3 orang lagi adalah dia punya puteri kepada Bendahara Tun Abdul Majid. Iaitu Tun Mas Dewi, kemudian Tun Salamah dan yang akhir sekali Tun Putih Engku Puan. Jadi Bendahara Tun Abdul Muttalib ni, kalau tuan-tuan sidang penonton ni, orang yang jenis baca buku sejarah ni, tuan-tuan tahulah bahawa Bendahara Muda ni, beliau ni dibunuh oleh bapa saudara dia lah, Temenggung Tun Abdul Jamal. Ada dia punya buku ni, fakta sumber ni ada dalam buku Sejarah Pahang, ditulis oleh Haji Buyung Adil. Dan keluarga dia kita tak dapat kenal pasti ya. Siapa isteri dia, keturunan dia, anak-anak dia kita tak dapat. Kemudian Bendahara Tun Muhammad marhum mangkat di laut ni yang memerintah Pahang tahun Masihi 1802 hingga 1803 ni, yang mana makam dia ada di Air Raja Kampung Genting Tioman, yang mana kami anak beranak seramai 49 orang pada tarikh 14 hingga 16 Mac tahun 2020 kami mengadakan rombongan menziarahi tok moyang besar kami dan juga mengadakan gotong royong dan juga tahlil di makam tersebut.
Jadi alhamdulillah saya dapat peluang pergi ke sana. Kemudian kemudian Tunda Yusof Pedah ni, dia keturunan dia ni ramai berada di Tembeling. Daripada anak dia Tun Abdullah Marhum Ketapi ni, ramai melahirkan keturunan di Tembeling. Kemudian yang keempat, Bendahara Tun Kores ini adalah yang memerintah negeri Pahang. Selepas Bendahara Tun Muhammad Ma'ruf Mangkat di Laut, dia menggantikan abang dia menjadi Bendahara Pahang pada tahun Masihi 1803 hingga 1806. Inilah melahirkan jalur pemerintahan Kesultanan Negeri Pahang sehingga ke hari ini. Bendahara Tun Kores ni ayah kepada Bendahara Tun Ali. Tun Ali ayah kepada Tun Mutahir, dan itu saya akan kupas nanti. Dan makam dia ada di kampung Marhum Kuala Pahang. Kemudian Tun Mas Dewi pula, beliau ni berkahwin dengan Syed Abdul Rahman Al-Habsyi daripada Hadramaut, pergi mengembara berdakwah hingga ke Palembang. Kemudian daripada Palembang beliau pergi pula ke Tanah Melayu sekitar tahun Masihi 1750 hingga 1803. Kita tak dapat tarikh yang tepat, tapi anggaran dia macam tu lah, seperti mana yang diceritakan. Jadi beliau berkahwin dengan Tun Mas Dewi, melahirkan keturunan Al-Habsyi Pahang. Kemudian seterusnya Tun Salamah, beliau berkahwin dengan Sultan Ibrahim Selangor. Dan akhir sekali Tun Putih ataupun Engku Puan, ataupun nama dia sebenar, batang tubuh dia Tun Khatijah, berkahwin isteri kepada Sultan Mahmud Riayat Shah III Riau Lingga, yang memerintah Riau Lingga tahun Masihi 1761 hingga 1862. Jadi daripada berpaksikan daripada jurai keturunan Bendahara Tun Abdul Majid ni lah, kemudiannya lahirlah generasi yang seterusnya. Jadi saya nak ceritakan macam mana pula daripada Tun ni dengan Wan ni dah lama dah. Sejak daripada Tun Perpatih berjajar lagi memakai predikat Tun, sebab gelaran Tun ni bagi turunan bendahara. Malah Bendahara Wan Ahmad pun digelar dalam sejarah ditulis Bendahara Wan Ahmad Ibni Bendahara Siwaraja Tun Ali. Jadi Wan pun bukan masa dia je pakai nama Wan, maknanya zaman terdahulu daripada dia dah. Wan Seri Beni daripada atas lagi dah yang memakai nama Wan. Jadi cumanya yang kita sebut sini Wan berengku. Bahasa, laras bahasa tadi, Wan berengku. Jadi topik saya dah kupas sebut sedikit ringkasan mengenai silsilah keturunan Bendahara Tun Abdul Majid lah. Sebab apa? Sebab Bendahara Tun Abdul Majid ni, tanah negeri Pahang ni dikurnia kepada dia, pada pemerintahan dia. Maknanya pada masa tersebut berlaku pergolakan politik, konflik pergolakan politik kerana atas campur tangan penjajahan Belanda pada masa tu, juga Inggeris lah pada masa tu. Mana Belanda telah campur tangan pentadbiran kesultanan pada masa itu. Jadi Pahang dikurniakan, negeri Pahang diperintah oleh bendahara. Jadi kemudian selepas Bendahara Tun Kores, 1806 naik Bendahara Tun Ali, pemerintah negeri Pahang. Kemudian selepas Bendahara Tun Ali, Bendahara Tun Mutahir. Selepas Bendahara Mutahir memerintah daripada ayah dia 5 tahun Masihi 1847 lah. Tapi yang secara resmi dia naik 1857 lah. 1847 tu kerana Bendahara Tun Ali ni dalam keadaan dah semakin gering, makin uzur, dah uzur. Jadi Bendahara Tun Mutahir telah memangku jawatan Sultan ni sejak tahun 1847 lagi. Kemudian tiba giliran Bendahara Tun Ahmad atau Wan Ahmad naik pada tahun Masihi 1863 sehinggalah kepada
1882 beliau bergelar bendahara Wan Ahmad atau Tun Ahmad pada masa itu. Kalau kita tengok dalam, ini saya nak seluruh je lah ya. Seluruh ni, bukan, jangan serius sangat. Kalau kita tengok dalam bahasa Jawi dulu, Tun tu dieja ta, waw, non. Ta ada satu saja, tidak ada dua. Jadi ta ni setelah Bendahara Wan Ahmad naik menjadi sultan, dimasyhurkan jadi Sultan Pahang moden pertama pada tahun masih 1882. Jadi ditabarkan secara rasmi pada tahun masih 1884. Jadi makna kata dia telah mengikut tradisi. Dia naik tu menjadi sultan tu dia panggilkan de facto. Maknanya dia adalah daripada jurai tok moyang dia atau tok muek dia. Dia adalah generasi kelima Sultan Abdul Jalil Riayat Shah 4. Yang mana marhum mangkat mulanya di Teluk Kandang. Kemudian dipindah kepada makam dia sekarang di Kampung Merahum. Beliau tanah jajahan dia luas lah. Dia merentah Johor, Riau, Lingga dan Pahang. Jadi Wak Ahmad ni, Bendahara Wak Ahmad ni, Sultan Ahmad I ni, dia adalah jurai titih darah keturunan Sultan Abdul Jalil. Dia telah memakaikan, memanggil, memakai predikat tengku kepada anak-anak dia dan keturunan dia sehingga hari ini. Seperti mana Bendahara Tun Sultan Abdul Jalil ni, sebelum dia naik jadi Sultan Abdul Jalil 4, masa dia bendahara, dia gelar Bendahara Tun Habib Abdul Jalil. Anak-anak dia pada masa tersebut dipakaikan predikat Tun. Dia Bendahara Tun Abbas, dari Pahang lah. Makam dia ada di Penyengat, Riau. Kemudian Bendahara Tun Hussein, Terengganu. Setelah itu, anak dia yang lahir semasa dia menjadi sultan, dia pakaikan predikat tengku seperti Tengku Kamariah yang berkahwin dengan Raja Kecil Siak. Kemudian Tengku Tengah Fatimah ataupun orang panggil Engku Erang, kahwin dengan Opu Daim Perani Bugis. Kemudian Tengku Mandak berkahwin dengan Opu Daim Celak atau Pali Bugis. Dan Tengku Sulaiman lah, yang diangkat menjadi Sultan Badrul Alam, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Riau Lingga yang pertama. Jadi saya bersedikit lah seberengkah uraian saya mengenai salah silah tadilah. Kemudian daripada Wak Ahmad tadi dah makai tengku, jadi secara tak langsung zaman pemerintah bendahara ni, jawatan bendahara ni telah lupus lah. Tengku dah ambil ta, jadi Tengku Tun dah habis dah luput dah. Maknanya tinggal lagi apa huruf dia tadi? Waw non. Bunyi dia apa? Wan lah. Wan. Jadi kekal. Wan. Jadi kekal lah. Itu bahasa Jawi lah. Waw non wan. Kalau Jawi baru waw alif non. Jadi kekal lah. Wan ni memakai nama Wan. Saudara mara dia ni, yang di mana dia pakai tengku tu nak membezakan dia golongan yang memerintah dengan saudara mara dia yang sama darah keturunan yang bukan golongan memerintah. Wan ni bukan golongan memerintah lah. Saudara mara dia. Daripada jurai perdu yang sama tadi. Sama juga dengan perdu daripada Bendahara Tun Abdul Majid tadi. Jadi Wan kekal dengan nama Wan. Dan kita tengok sama level dia, kalau ikut salah silah ni tadi, Bendahara Tun Ali ni dia sepupu dengan Engku Muda Dua Wajib Tun Kadir yang di Pedah. Sebab Bendahara Muda Dua Wajib Tun Kadir ni anak kepada Bendahara Tun Muhammad marhum mangkat di laut. Ni dia sepupu. Dan juga dia sepupu dengan di belah Temeling tu. Tun Abdullah marhum tetapi dia anak kepada Tunda atau Tun Yusuf Pedah. Sepupu. Bendahara Tun Ali tadi. Jadi anak pada Tun Ali ni tadi Wan Mutahir, Wan Ahmad. Kemudian dua pupu dia, anak kepada Engku Muda Diwajib Tun Kadir, start pada situ dah memakai Wan. Daripada Tun tadi setelah bendahara telah lupus tadi, bersama dengan gelaran Tun tadi,
Maka start daripada dia tu, mungkin ada satu order atau perintah dia macam tu. Termasuk belah-belah pedah sana semuanya memakai predicate one. Kecuali golongan perintah saya sebut tadi lah. Memakai orang dia yang baginda yang memerintah, semuanya pakai predicate Tengku. Dan termasuk juga belah Temeling sana, anak kepada Tun Abdullah marhum, tetapi ramailah anak dia, ada 9 orang. Antaranya Wan Long yang paling solo, kemudian yang paling terkenal ya, yang dia seorang ulama bernama Wat Endut ataupun gelaran dia Engku Katik. Engku Katik ni dia punya makam dia ada di Bukit Hangus, Kampung Bantai, Ulu Tembeling. Saya dah pergi banyak kali lah, 2-3 kali dah saya pergi. Dan baru-baru ni saya dipanggil lah untuk diwawancara oleh pihak RTM. Yang mana makam Engku Katik ni, dia ialah orang kata berkat. Orang kata kerana dia menjalankan kerja agama, mengislamkan orang-orang di Temeling, menyampai menyebarkan agama, Allah Ta'ala telah beri satu kehebatan lah di depan mata kita lah kan. Yang mana pokok sena yang beratusan tahun, yang makam dia dekat dengan pokok tersebut tumbang, tapi sikit pun tak terjejah makam Engku Katik ni. Tengok kebesaran Allah Ta'ala nak tunjuklah kepada orang yang berjasa, yang membuat kerja agama. Dia seorang ulama. Jadi itulah yang saya nak ceritakan tadi. Level kepada Sultan Ahmad tadi, 2 pupu dia tu semua makan predik. Di situlah bermulanya Wan Berengku. Dia panggil Wan, saya dah terang tadi ya, Wan Berengku ni apa? Kenapa orang digelar Wan bergelar lah, Wan Berengku. Jadi itu identiti yang ni tuan-tuan para penonton ni, kalau misal kata ada sebarang soalan ke apa ke nak tanya dalam masa saya bercakap ni, boleh mengemukakan soalan. Di Ustaz boleh beritahu lah apa jenis soalan tu. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Sebelum saya nak pergi kepada identiti Wan Berengku yang seterusnya, iaitu adat budaya bahasa percakapan harian. Laras bahasa lah kita panggil. Bahasa percakapan istana ni dah diamalkan oleh orang tua kita ni sejak ratusan tahun dulu. Linguistik. Cara percakapan antara sesama keturunan kami macam mana. Sungguh unik. Cara percakapan orang kebanyakan. Saya, sebelum saya nak kupas, saya nak cerita lah. Sebab masa saya zaman budak-budak dulu kan. Masa saya sekolah dulu lah, saya pun rasa, saya sendiri lah bukan orang lain, saya sendiri rasa pelik. Kenapa saya panggil ayah saya tu Engku? Sedangkan kawan-kawan saya panggil ayah, panggil bapak, panggil abah. Tapi saya panggil Engku. Dan kadang kawan-kawan saya pun ada bertanya juga, kenapa awak panggil ayah awak Engku? Entah, saya kata. Saya tak tahu sebab benda ni dah pada kecil dah. Saya panggil ayah saya Engku. Sebab benda ni dah kelaziman, dah kebiasaan. Mungkin sebab orang tua kita pun kurang juga lah nak cerita benda-benda gini. Kan? Jadi kita nak cerita di sini istilah bahasa percakapan Wan Berengku yang lazim diguna pakai orang tua-tua kita dulu. Yalah, walaupun benda ni kami saja yang membuat ni yang tahu. Kenapa benda ni dah jadi kebiasaan. Jadi bahasa percakapan keturunan Wan Berengku ni, maknanya kalau ayah tu kita panggil Engku. Tapi maksudnya bukanlah keturunan kami saja panggil Engku, ada juga keturunan yang pangkal Wan tu, mereka pun ada yang panggil ayah dia Engku juga. Bukanlah saya kata istilah keturunan kami saja, ada juga, nanti marah kalau ada orang kan. Ada juga keturunan yang lain yang mana pangkal nama Wan pun dia orang panggil Engku juga. Kemudian kalau mak tu kita panggil mak lah. Tapi kalau kakak, kita tak panggil kakak. Kita panggil abang. Itu yang unik tu. Kita panggil abang. Sama ada abang yang kakak yang sulung ke, kakak yang tengah ke, yang ada ke, kakak bawah kita panggil abang. Kalau nak kita panggil dia abang dia. Kemudian ganti nama diri. Macam saya cakap saya. Tapi sesama keturunan saya tak cakap
kita bercakap menengku ataupun ringkasan dia nengku mengikut tahap usia ataupun kedudukan seseorang lah. Maksudnya kita bercakap dengan engku kita, ayah kita engku lah, engku, mak. Kita bercakap dengan saudara yang tua pada kita. Kita berbahasa menengku ataupun dia muda pada kita. Tetapi pangkat dia tinggi pada kita. Walaupun dia muda pada kita, dia pangkat pak saudara kita, kita kena hormat ke dia, kita kena bercakap bahasa menengku dengan dia. Kemudian kalau engkau, mak, saudara tua panggil kita, kita menyahut ku. Tanda hormat kita kepada mereka lah. Kalau pangkat ayah saudara. Kalau ayah saudara atau pangkat ayah saudara, kita sebagai anak saudara, kita nak panggil dia apa? Panggil ayah dan juga panggil nama ringkasan dia. Macam saya nama Wan Johari. Tapi orang panggil saya Jo je. Jadi anak saudara atau pangkat anak saudara panggil saya Ayah Jo. Begitu. Kemudian kalau mak saudara, ada anak saudara, pangkat anak saudara, dia kena panggil encik. Kalau sama-sama keturunan lah, encik. Kalau ada yang panggil enda. Enda tu, dia ringkasan bagi bonda. Panggil enda. Enda dan juga nama ringkasan dia lah. Enda dan juga encik. Kalau belah-belah istana sana, kalau sama-sama keturunan, ramai yang panggil encik. Kalau keturunan Syed Saripah ni, memang kita panggil dia enda. Kalau Syed Saripah Ahlul Bait yang sama, yang golongan orang kata termasuk dalam golongan yang persemendaan Wan Bengku ni, mereka panggil mak saudara atau pangkat mak saudara kita encik dia panggil. Dan orang kebanyakan lah yang selain pada golongan Wan Berengku ni, mereka panggil golongan kami, keturunan kami ni, engku. Tapi mengikut tahap usia lah, kan? Mengikut tahap usia seseorang. Kalau sama level ataupun sebaya dia panggil abangku. Perempuan, kak engku. Kalau bawah sikit usia dia, sedang sikit, panggil ayah engku, mak engku. Kalau bawah lagi pada itu, dia panggil tok engku. Gitulah seterusnya lah. Itu panggilan orang kebanyakan lah. Jika sesama keturunan Wan Berengku, dia tak perlulah nak panggil seseorang tu, waris dia tu Cik Wan, Abang Wan, Kak Wan, Ayah Wan, Abangku, Kak Engku, Mak Engku, Mama Engku, Papa Engku, Ayah atau Tok Engku, Nyang Engku, tak perlu sebab sama je. Taraf dia sama keturunan. Jadi untuk panggilan sama keturunan tu mengikut kadar usia lah. Seperti mana yang saya jelaskan tadi lah. Jika Wan Berengku yang usia muda ni digelar Wok. Wok, W-O-K atau W-O-O-K itulah. Dia benda ni sebenarnya sejarah lah. Apabila benda ni dah ada lama. Jadi, tapi bila benda ni kurang diperkatakan, kurang diamalkan, jadi benda ni nampak baru. Generasi yang sekarang ni ramai yang tak tahu. Kalau generasi usia yang lahir 60-an ke bawah, 70-an pun mungkin sempat lagi. 60-an, 50-an, jadi biasa juga. Contohnya macam saya ni duduk di kampung Melayu, Sungai Lembing. Saya nak cerita diri saya lah. Dengan jiran-jiran saya lah. Bahasa-bahasa gini memang orang yang tahu siapa keturunan Wan Berengku ni, mereka ni berbahasa mana yang saya sebutkan tadi. Panggilan-panggilan tersebut. Begitu juga di belah Cena, terutamanya di belah seberang, Ustaz ya. Seberang Cena. Yeah. Maknanya bukan lebih-lebih lagi orang seberang Cena ni, dia ni berlaku persemendaan daripada atas lagi. Perkahwinan lah. Persemendaan tu perkahwinan antara kebanyakan dengan Cik Wan Berengku. Jadi mereka dah hari-hari dah bergaul, bergaul sesama. Jadi dah faham dah. Bahasa yang digunakan ni, laras bahasa ni, mereka pun macam ustaz tadi lah.
cakap dengan saya amat teruja lah. Kerana apa? Bercakap bahasa menengku dengan saya kan. Sebab benda ni pasal kita dah lama tak bercakap, jadi benda tu akan jadi macam benda baru lah saya cakap tadi, benda sejarah ni. Macam contoh kita baca Al-Quran lah. Hari-hari kita baca. Contohnya kita ambil satu doa, banyak doa ni. Kita jangan bercerita lah. Al-Quran tu memang kita kena baca dan kita kena hafal. Kita hafal ayat. Contohnya Al-Fatihah lah. Kita baca tak? Hari-hari. Memang kita ingat. Tapi cuba kalau kita tak baca sehari, sebulan, setahun, berbulan-bulan, bertahun tak baca. Akhirnya, agak-agak kita hafal, boleh baca dah Al-Fatihah. Jadi perbandingan, saya contohlah benda yang mudah. Al-Quran macam tu juga. Ustaz seorang yang hafiz kan. Mana kata kan, kalau kita menghafal Al-Quran, kita baca, kita amal, kita akan ingat. Tapi kalau kita hafal, kita tinggal, kan, kita tak baca, lama-lama dia akan hilang, luput. Lepas tu nak hafal balik memang payah lah. Ada ayat dia tu, Ustaz kan, Ustaz dia boleh tahulah. Umpama mana kita terlepas kuda yang terlepas daripada tali kan. Kita nak kejar dia balik memang payah lah nak dapat. Itu kisah dia. Jadi apa macam mana pun yang sebenarnya itu terpulang lah kepada kita mengadakan siaran live ni. Saya menerangkan perkara ni, Ustaz menjemput saya, mengundang saya supaya apa? Saya nak tujuan saya lebih fokus kepada keturunan Wan Berengku yang generasi muda-muda ni supaya mendengar percakapan kami ni, perbincangan ni supaya bila dah tak ada orang tua, akan orang muda lah yang akan ambil alih. Tapi kalau generasi hari ni tak ambil cakna, tak ambil tahu, lantak lah tak nak guna dah. Ini zaman dah moden. Jadi awal apa pun terpulang lah kepada generasi Wan Berengku hari ni. Sama ada nak guna ke tak guna istilah bahasa ini, itu terpulang lah. Kita sekarang ni tidak ada sebarang paksaan. Tapi cumanya bila kita guna ni bahasa-bahasa ini lebih kepada memetabatkan kembali bahasa identiti kita. Wan Berengku. Jadi harap semua faham lah apa yang saya sampaikan lah. Jadi kalau misalnya kata cara penyampaian saya ni agak kasar sikit ke apa ke, minta maaf lah. Ini memang cara saya dah macam ni. Jadi okey, saya dah kupas tadi. Ada sebarang soalan untuk saya? Ya, Enggu. Ada sebarang soalan. Pasal saya cakap ni, kita cakap satu hala je kan. Ada sebarang soalan ke? Saya tengok tadi macam ada soalan. Ada soalan Enggu, ada Enggu. Soalan tu ia menyentuh mengenai Cik Wan. Dihubungkan Cik Wan. Soalannya, jikalau seorang keturunan Tun, saya pun di live tak nampak tu, Cik Wan dengan Wan, jika itu soalan yang kedua, jika seorang itu keturunan dari Tun, akan tetapi persemendaan cucu cicit dengan orang kebanyakan, apakah dikira sebagai darah keturunan Tun walaupun berselang-seling dengan moyang perempuan lelaki dalam jalur laluan itu? Jika seorang itu berketurunan dari Tun, akan tetapi persemendaan cucu cicitnya dengan orang kebanyakan, apakah dikira sebagai darah keturunan Tun walaupun berselang-seling dengan moyang perempuan dan lelaki dalam laluan jalur itu? Apakah orang itu boleh diisytiharkan keturunan Tun itu melalui bukti jalur silsilah? Saya kurang faham soalan ni macam mana ni. Jika seorang itu berketurunan dari Tun, akan tapi persemendaan cucu cicitnya dengan orang kebanyakan. Maksudnya daripada Cik Wan perempuan lah ni, berkahwin dengan orang lelaki kebanyakan lah. Maksudnya begitu. Ya Ustaz? Ya, mungkin. Betul. Kemungkinan dia melihat saya rasa okey. Sebab saya baca soalan di sini. Okay, boleh baca. Jika seorang itu keturunan dari Tun, akan tapi persemendaan cucu cicitnya dengan orang kebanyakan, apakah dikira sebagai darah keturunan Tun walaupun berselang-seling dengan moyang perempuan dan lelaki? Dan ini lebih kepada soalan yang ikut faham saya lah.
Maknanya Cik Wan perempuan ni kahwin dengan lelaki. Kalau lelaki kahwin dengan kebanyakan, nama dia tak hilang. Nama Wan tu tetap mengikut nasab lelaki-lelaki. Tapi kalau Cik Wan perempuan berkahwin dengan orang lelaki kebanyakan, maka secara automatik nama Wan tu hilang lah. Sebab dia ni memang ada akta. Tapi darah tu tak hilang lah. Maksud saya bukan maksud bila hilang nama Wan tu mana darah sekali hilang, tak. Masih ada darah ibu dia. Ibu dia masih berdarah keturunan Wan. Dia tu. Kan? Tapi dia panggil belah lemah lah. Maksud dia begitu. Tapi nama dia tak ada lah Wan. Sebab ikut nasab bapa. Dari segi agama pun mengikut nasab bapa. Sebab masih hidup ikut nasab bapa. Kalau nak ikut nasab ibu boleh. Kena matilah. Bila dah mati baru ikut nasab ibu. Dan ini ada akta JPN berkuat kuasa pada tahun 2006. Boleh bertanya dengan pihak Jabatan Pendaftaran Negara. Dulu belum ada wujud lagi akta JPN ni 2006 ni, boleh pakai lantak je. Boleh pakai letak je. Kan? Walaupun ayah bapa tak ada Wan, anak bubuh nama Wan, berben ataupun berbentikan bapa yang tak ada Wan. Jadi itu dah jadi rosak lah nasab dia. Minta maaf cakap lah, rosak nasab salah silah dia. Faham ni Ustaz ya? Dan juga yang pihak bertanya Cik Muhammad Safizal tadi. Dari segi agama Ustaz boleh terang. Dari pada segi adab kita Wan berengku tu itulah dia. Dan saya tak sentuh pasal Wan yang pulah negeri lain ke apa ke, itu saya tak sentuh. Tapi kita sentuh dalam isu yang saya bangkitkan perkara ni tadi. Jadi saya rasa mudah-mudahan terjawablah soalan daripada saudara kita Encik Muhammad Safizal tu. Okey, Engku ada soalan lagi. Ada soalan lagi, okey? Ya, Engku. Bagaimana Cik Wan dengan Wan? Cik Wan dengan Wan ku. Beza. Cik Wan dengan Wan tu sama aja. Cik Wan dengan Wan sama aja. Ada yang memakai predikat Cik Wan, ada yang memakai Wan. Cik ini adalah trademark kepada keturunan Wan berengku. Ada juga belah lain nama pangkat dia Cik juga. Cik Wan. Tapi kita sini ada Cik Wan, ada Wan. Cik Wan dengan Wan sama. Yang maknanya dia punya paksi dia pada silsilah keturunan tadi. Kalau walaupun dia nama Cik Wan, tapi bila kita susul galuh, dia tak termasuk dalam silsilah keturunan jalur jurai Bendahara Tuan Majid tu, dia bukan daripada golongan kita. Tapi kalau walaupun nama dia Wan sekalipun, tak ada Cik, tapi dia mempunyai silsilah keturunan bersambung sehinggalah keperdu Bendahara Tuan Majid. Dia daripada golongan Wan berengku. Itu jawapan saya lah. Saya harap terjawablah soalan ni. Ada soalan lain lagi? Atau sebelum saya nak teruskan lagi? Okey, sebelum tu Engku boleh Engku bertanya sikit mengenai beza sedikit lah secara umum. Engku nak bertanya mengenai Wan dengan negeri Pahang dengan Wan di Kelantan. Secara umum lah. Mana kalau cara halus detail tu mungkin memakan masa yang panjang untuk kan. Panjang. Maklumat daripada itu lah. Beza dia tu yang saya sebut tadi, identiti tersendiri. Yang pertama ni carta salah silah keturunan. Kalau misal katanya Wan daripada sana Kelantan ke mana ke Patani ke mana-mana pangkal nama Wan, kalau dia mempunyai salah silah dia bersambung dengan nasab kami sehingga ke Bendahara Tuan Majid tadi, dia adalah golongan kami lah. Satu kapal lah dia. Tapi kalau dia tidak ada salah silah, dia tak bersambung dengan kami, maka dia tak masuk dalam golongan Wan berengku lah. Itu ya, dia beza dia tu je. Dan juga daripada segi percakapan, tengok laras bahasa dia macam mana. Ada tak dia menggunakan bahasa-bahasa yang seperti mana saya terangkan tadi. Nak mengenalkan sesuatu bangsa itu, kita lihat kepada cara percakapan, budaya dan sebagainya lah. Kan? Bahasa menunjukkan bangsa.
Itu dia. Tapi itu saya cakap tadi, saya seru pada orang bangsa Wan ni, kalau kita sendiri yang berbangsa Wan tidak mempertabatkan bahasa kita, lama-lama dia akan hilang. Jadi di mana orang masyarakat luar tu nak kenal? Macam mana orang nak suruh kita, orang luar sana hormat kat kita, sedangkan kita sendiri tak hormat kepada bahasa bangsa kita. Itu lebih kurang lah. Minta maaf lah saya cakap ya. Agak keras sikit lah, kasar sikit. Sebab saya ni sekarang ni nakib lah kepada jalur silsilah Wan Berengku Pahang ni kan. Jadi saya terpaksa lah kena cakap benda tu walaupun kata biarpun pahit. Kan? Walaupun pahit tapi saya kena cakap. Okey, ada lagi soalan atau saya nak teruskan poin saya yang seterusnya sekarang? Seterusnya ya. Silakan poin seterusnya. Okey. Poin yang seterusnya sementara tunggu soalan, penempatan. Wan Berengku Pahang ni daripada dulu ramainya berada di Pekan. Pekan sekitar Bandar Pekan tu macam Kampung Mengkasar, Padang Polo. Itu kawasan Wan Berengku lah. Duduk. Kemudian kalau di pinggir pada Bandar Pekan tu yang ramainya daripada jurai ayahanda almarhum Salilah ayahanda saya lah. Di Pulau Manis. Ya, Pulau Manis. Pulau Manis Pekan. Itu tempat ramai keturunan Wan lah di situ. Daripada Pulau Manis tu ada yang berhijrah ke Sungai Karang, ke Balok. Jadi merata lah. Itu dia punya point. Lepas tu daripada Pekan juga ada yang berhijrah ke Sungai Lembing. Pun ramai juga keturunan Wan di Sungai Lembing tu. Tempat kampung saya lah. Kalau para penonton masih ingat lagi pak saudara saya bekas mantan YB Sungai Lembing tu, Wan Abdullah bin Wan Osman. Itu pangkat pak saudara saya lah, dia kahwin dengan mak saudara pupu saya, Wan Fatimah. Dia ramai keturunan Wan tu di situ. Jadi penempatan orang Pekan banyak kisah di situ. Kemudian di mana kalau belah di Jerantuk tu di belah Temeling. Ramai ada lebih kurang 90% lah keturunan Wan ni di Temeling lah, di Kampung Merting. Banyak tempat keturunan dia di situ. Kemudian kalau di belah Jerantuk juga di belah Pulau Tawar, belah Pedah, Jerantuk Ferry, tu ramai keturunan Wan di situ. Dan belah Cenor lah yang dekat dengan Cenor lah, kita memang akui lah belah Cenor ni. Pasal apa? Abang kepada almarhum Sultan Ahmad I tu, Engku Panglima Besar Wai Ismail ataupun digelar Tun Buang tu, dia beri, dia macam dia raja lah di Cenor tu. Dia daripada titih dia lah yang mana saya dapat maklumat, dia berkahwin dengan Cik Hitam kan. Engku Panglima Besar ni kahwin dengan Cik Hitam, anak orang kaya Hadam kan. Okik Hadam. Itu yang melahirkan Engku Temenggung Mahmud. Jadi ramainya keturunan Cik Wan di Cenor tu yang di Kampung Raja. Sekarang ada makam Kampung Raja tu, saya pergilah itu hari masa meninggalnya Cik Engku Wuk. Nama batang tubuh dia Cik Wan Muhammad Kadri, bin Cik Wan Abdul Hamid. Ramailah yang bersemadi di situ, seperti Datuk Setia Wan Ahmad Tajuddin. Ramai yang dimakamkan di situ. Dan banyak lagi kubur-kubur Cik Wan yang ada di Cenor tu lah, di Kampung Melati. Di mana lagi? Dan kubur-kubur tu alhamdulillah lah saya dapat info dah Ustaz Barakatullah dan beberapa orang yang berusaha ni yang menjaga kubur, selalu pergi ziarah kubur Cik Wan Muhammad bersama dengan pangkat anak saudara saya. Saya sangat berbesar hatilah. Kerana apa? Kerana tu yang saya khabar tadi, kerana persemandaan tu ada perkahwinan tu. Jadi hubungan tu amat dekat di hati kita. Kan? Jadi itu segi penempatan keturunan Cik Wan lah. Ada lagi tempat-tempat lain tapi dia punya main con tempat dia.
Kemudian poin yang seterusnya, sejarah perjumpaan keluarga dah dekat nak habis dah, ya. Wah, paling kan Masya kau, Allah, banyak dekat penampaan tu. Silakan, silakan. itu. Kemudian poin ni banyak Betul. lagi, tak berhabis. Dia kena buat slot lain kan, ya ni. Jadi Insya Allah, insya Allah. kemudian sejarah perjumpaan keluarga, saya nak cepatkan sikit. Sejarah perjumpaan keluarga kita adakan banyak kali dah. 6-7 kali lah saya rasa. Yang pertamanya kita buat perjumpaan di Sungai Lembing, di rumah mantan YB Sungai Lembing, Wan Abdullah dah. Pada 15 bulan 7 tahun 2017. Itu perjumpaan keluarga Wan Berengku yang pertama. Yang saya kumpulkan dia, saya kutip semua orang yang pakai nama Wan ni di Facebook. Saya PM dia kumpul. Kemudian kita buat di Tekam Resort. Kemudian mana lagi di Pedah, di Kampung Pulau Manis. Kemudian yang terakhir kali di Makam Bendahara Tun Muhammad Arhum Mangkat Laut lah. Tu apa dia tulis tu? Soalan apa tu? Saya tak dapat nak baca tadi. Ada soalan tadi. Ulang Ada balik. soalan. Adakah Wan negeri lain mempunyai laras bahasa yang sama dengan Wan Berengku negeri Pahang? Wallahu alam. Itu kita tak dapat nak jawab. Itu yang boleh jawab keturunan Wan yang negeri lain lah. Tapi yang saya cerita pada malam ini, inilah. Jadi kemudiannya saya sebut cepatlah pasal masa dah nak habis, persemendaan, kemudian pengiktirafan. Okey, yang saya satu lagi nak sebut, saya nak sebut tentang pengiktirafan ni. Istana, kami Kenegaraan Wan Berengku ni kerananya salah silah sama perdu, dia hingga kami diterima lah sebagai waris kerabat. Jadi ahli baket lah dalam ringkasan dia. Kerana salah satu syarat wajib untuk menjadi ahli baket ialah kena ada salah silah yang sahih. Kemudian apa ni saya nak tadi sekanda saya tadi yang buat soalan tadi. Dia sendiri menimbulkan soalan ni. Okey, soalan dia yang dia mengukakan yang saya tinggalkan dalam rancangan ni. Tapi kenapa orang tempatan, orang kebanyakan rakyat biasa satu ketika dulu dapat mengadaptasi budaya ini, terutama kalau kita lihat cara orang-orang tua terdahulu bercakap dengan keluarga Cik Wan Berengku ini. Ini soalan satu dia. Soalan yang kedua, adakah penerimaan ini kerana budaya ini berasal dari keluarga bendahara atau oleh sesuatu titah? Satu ketika dulu, untuk membezakan keluarga bendahara ataupun raja bendahara dan keluarga raja, yakni sultan, khasnya yang berakar umbi dari Johor Lama, Melaka. Adakah budaya seperti ini ada juga di Johor, Riau, Daik? Ini saya tinggalkan soalan dalam rancangan ini. Yang ini nanti kita akan bincang jika pihak PIS Warisan Sejarah Cenor lah sudi lagi mengundang kami. Mungkin ada orang yang atas. Saya nak sebut tokoh-tokoh pun tak sempat dah. Tinggal berapa minit lagi. Poin. Hanya separuh saya dapat nak menyebutkan di sini. Jadi saya rasa dah tak ada soalan dah. Saya serahkanlah seterusnya kepada yang berbahagia Ustaz Barakatullah. Ya, Engku. Soalan tu masih ada lagi tak apa macam ni, insya-Allah. Mungkin Engku melihat masa tu kita dicemburi oleh masa, jadi boleh kita jawab melalui page lah. Mungkin Engku boleh masuk jawab dengan WhatsApp tu dengan jawapan daripada insya-Allah anak anda siapa anak Engku Cik Wan Rizwan tu dia akan bantulah macam mana. Saya pun dalam ni tak pandai berapa arif juga. Insya-Allah akan jawab soalan-soalan tadi. Daripada Syafiq Wan tadi. Dia ada tanya soalan tadi. Saya tak ada nak baca dia punya tulisan tu. Nengku nak tanya kalau bukan ini kalau bukan kenawan tapi pangkat anak saudara saya ni. Ni anak pangkat anak saudara kawan ni. Nengku nak tanya kalau bukan kenawan tapi dia nak menamakan anak dia Wan di hadapan. Guana tu salah ke tidak? Itu yang disebutkan tadi dalam akta
Jabatan Pendaftaran Negara berkuat kuasa pada 2006. Nak cuba try test, pergilah ke Jabatan Pendaftaran Negara kalau boleh. Sebab kita dah bertanya dengan JPN itu hari, Nengku dah tanya dah dengan Jabatan JPN itu hari tentang undang-undang ini. Kalau sebelum tu mungkin boleh, tapi Wan yang dia letak nama Wan tu, kita panggil Wan Berengku lah, saya minta maaf, Wan lain saya tak sebut. Wan Berengku bergelar dia Wan Bersaya. Jadi mungkin tuan-tuan tak tahu apa maksud Wan Bersaya. Wan Bersaya ni dalam bahasa halusnya atau bahasa kasar lah, kita panggil Wan Taruk. Ustaz faham kan? Mana itu sebelum dikuat kuasa JPN 2006. Dia Wan letak. Mana Wan berbenti atau berbeng kepada bapak tak ada Wan. Dia ambil nasab ibu. Tapi setelah dikuat kuasa JPN tak boleh. Yang nak menasab pada ibu ni tak boleh. Kena menasab pada bapak. Kalau nak juga kena ada surat sokongan daripada istana. Daripada istana. Kalau ada surat boleh. Begitu juga kalau nak bubuh nama megat. Dulu boleh bubuh nama megat. Orang perempuan, cikgu perempuan kahwin dengan kebanyak, bubuh nama anak megat. Pinjam daripada Perak punya megat kan. Boleh. Tapi selepas dikuat kuasakan, pihak JPN Gabor kena jumpa, kena minta ada surat keizinan, surat sokongan daripada Persatuan Megat. Megat dah tubuh persatuan. Kalau dapat surat tu boleh. Dan juga gelaran tun ke apa ke, kalau nak boleh, tapi kena ada surat sokongan. Itu yang saya sempat bertanya dengan pihak JPN lah. Kalau tuan-tuan di luar sana tak puas hati dekat atas share saya ni tadi, bolehlah bertanya sendiri dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Terpulang pada Jabatan Negara, kalau kita dah sediakan dokumen yang selengkapnya, surat sokongan dan sebagainya, itu terpulang kepada pengarah Jabatan Pendaftaran Negara sendiri, sama ada nak membenarkan ataupun tidak. Betul ke Wan Bersaya dari Ketua Perberjelai mohon penjeraan? Itu saya tak berani nak komen. Wan Bersaya daripada segi istilah ataupun takrifan kami dalam Wan Berengku, Wan Bersaya itu bukan Wan Ori lah. Itu yang saya sebut tadi, Wan letak. Kalau Tok Raja Perberjelai yang bertanya soalan tu kena tanya dengan pihak Tok Raja Perberjelai lah. Saya tak bolehlah jawab bagi pihak Tok Raja Perberjelai. Dah salah daripada segi ni kan. Kena bertanya dengan keturunan Tok Raja Perberjelai. Yang saya terang tadi, Wan Bersaya tadi bukan Wan Ori lah, saya senang cakap. Maknanya Wan letak. Itu saja. Saya harap terjawab lah ya. Sebab orang tua saya pun dah pesan, kita bercerita ni pasal isu Wan Berengku. Saya tak nak sentuh, tak nak komen isu berkenaan dengan Wan yang bukan perdu kami. Sebab itu bersalahan. Salah. Itu akan menimbulkan rasa tak baiklah pada pihak yang belah sana ya. Tapi itulah saya nak cakap, ramai yang menimbulkan persepsi selama ini, buat tanya soalan, bila sebut Wan saja, ini Wan daripada mana? Wan Pahang, ada ke Wan Pahang? Bukan Wan daripada, saya tak nak sebut lah kan, Wan daripada sebuah negeri tu. Jadi saya dah terangkan tadi pada pihak tuan-tuan, tuan-tuan boleh nilai lah apa yang saya cakap. Tapi bukan semestinya saya cakap ni semua betul. Ada juga yang perlu diperbetulkan. Saya ada soalan, saya ada terbaca. Betul ke gelaran Wan ini juga merupakan gelaran bagi keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait, khususnya di kalangan warga Arab, Indonesia, Thailand dan Malaysia lazimnya dari zuriat Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini di Tanah Jawa. Berkenaan dengan Ahlul Bait ini, saya dah kena tanya soalan macam ni. Saya masa mesyuarat Badan Ahli Kerabat Syurah Agung di Jerantut pada tahun 2019, tak silap saya. Semasa tu yang ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Baruka Baginda Tuan Agong waktu tu masih menjadi pemangku Raja Pahang lah, mesyuarat di Jerantut.
Dan saya diminta oleh pangkat anak saudara saya, Maulana Cik Wan Adli Pulau Al-Hafiz, minta bertanyakan depan audien tentang keturunan Y ni, adakah bersangkut paut dengan Ahlul Bait. Saya bertanya depan audien dan depan tuanku sendiri mengiyakan, mengangguk. Sebab benda ni berdasarkan pada jalur salah silah ni memang bersambung kepada Ahlul Bait. Tapi kita tak meng-highlightkan lah benda ni. Orang kata apa, dalam tapi dalam salah silah tu memang ada lah. Daripada Tun Habib Abdul Majid tu. Habib ni sinonim dia memanglah daripada mana? Daripada Arab kan? Habib, kataan Habib ni daripada mana? Dan jalur keturunan dia di atas tu. Bersambung-sambung nasab keturunan dia. Dan tapi apa lagi soalan yang sampai ke apa ni, Jamadul Akbar tu saya tak pasti itu bersangkut dengan Tok Kupaloh tu. Kan? Kalau tengokkan apa soalan dia tadi tu. Tapi kalau bersangkut pun dah belah atas lah. Saya ada Nabi Sallam khususnya di kalangan Maghrib Arab daripada zuriat Sayyidil Jamalul Akbar. Kalau misal kata zuriat Sayyid Jamaluddin Akbar ni, dia punya salah silah ni bersambung dengan salah silah kami, maka itu betul lah. Iyalah. Tapi kalau tak masuk lain Bendahara Tun Abdul Majid, maknanya tak ada lah. Itu yang saya boleh jawab. Pasal identiti tadi. Kemudian ada tak wabrak engku menetap negeri lain selain dari negeri Pahang? Jika ada, kebanyakan di mana dan apa puncanya? Itu bila kita sebut peradu, jadi di mana-mana tempat ada. Di Afrika ada. Pada dia, yang kita cerita sekarang ni peradu. Lokasi dia tu. Contoh kalau di Johor, di Pahang. Jadi dia pergi duduk kat Amerika ke, duduk kat Arab Saudi ke mana-mana tu. Macam Maulana Cik Wan Hilmi sekarang ni berada di Arab Saudi. Kemudian siapa yang menetap di luar negara tu, itu daripada perdu tu lah. Jadi bertebaran lah. Tapi yang kita cerita perdu tadi. Adakah termasuk Tun Sri Lanang? Tun Sri Lanang tu dah atas dah, memang dah termasuk jurai kami. Daripada Tun Habib Abdul Majid tu. Ini saya tak nak sentuh isu atas pada Bendahara Tun Abdul Majid. Sebab dia dah ke atas sangat dah tu. Dan berlaku kalau saya ditugaskan untuk mengumpul jurai anak-anak Bendahara Tun Abdul Majid. Dan ada orang keliru. Ada dua nama Bendahara Tun Majid. Bendahara Tun Abdul Majid ni, dia ni cicit kepada Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Beza dia Habib je. Dan yang saya cakap malam ni, dalam skop bendahara cicit dia, Bendahara Tun Abdul Majid. Macam yang Tun Sri Lanang tadi, dia dah tok nenda ataupun moyang kepada Tun Tun Habib Abdul Majid. Ada yang kata Tun Habib Abdul Majid tu cucu pada Tun Sri Lanang, ada yang kata cicit. Yang itu kita kena kaji semula lah, tengok timeline dia. Pengkaji penjajah sejarah memang tak ada yang tak semendapat lah. Tapi bila kita kalau saya nak cerita pasal Tun Habib Abdul Majid ke Tun Sri Lanang ni, panjang lah lagi ceritanya. Yang ni pun tak habis lagi. Kita punya point saya ni separuh je. Tak ramai orang yang bersemangat mencari salah silah keturunan macam mana usaha Abang Jo. Ini sepupu saya ni. Ayah dia adik kepada mak saya. Dia cikgu. Terima kasih lah atas beri sokongan kuat adinda Cik Wan Razmani. Cik Wan Anwar Razmani. Okay. Itu saja Ustaz ya, insyaAllah. Saya serah pada Ustaz lah. Dah lebih masa lah. Ya, Engku. Yeah. InsyaAllah ramai berminat Tunku, insyaAllah nanti kita bincang dengan grup Warisan Sejarah Cendor ni, kita jemput sila balik Engku untuk program yang akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan pada Engku, ayah Engku lah, pengkat ayah Engku dah. Saya ni kot Engku ni. Engku ni kena panggil ayah Engku. Ustaz berapa dah? Ustaz berapa umur? 38 lah, 38 Engku. 38. Mode sangat. Ayah Engku baru 55. Terima kasihlah boleh kita bertaruh dan juga manfaat dan ilmu bagi orang yang kasih pada sejarah dan juga nak tahu mengenai laras bahasa istana dan penggunaan bahasa Bengku ni selama ni Menengku pun cara
peribadi pun lama dah diajar dididik oleh nenek moyang berbahasa begitu, tapi tak tahu macam mana fungsi dan juga cara dan juga salah silah usulnya. Alhamdulillah aku dapat jelas pada malam ni. Itulah antaranya yang tajuk ni aku minta Zuan tu, antara nak tahu maklumat yang tuntas, yang jelas. Jadi alhamdulillah. Jadi ramai yang berminat, insya-Allah ruang masa akan datang kita akan jemput Pulau Engku. Jadi pihak kami Warisan Jejak Cenor mengucapkan terima kasih. Semoga yang Engku dalam keadaan kesihatan, dia panjang umur rezeki insya-Allah. Jadi di akhir ni izinkan Engku berdoa sikit ya untuk ikhtitam majlis kita pada malam ini. Nakhtatim jilsatan muslimana wa bi ahluna wa aslafuna wa abauna salihun. Allahumma yubarik lana ya Allah, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wa waghsil maghsalahum. Allahumma adkhilhum jannah, Allahumma adkhilhum jannah ya Allah. Allah bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bima'i wasajji wal barad wa naqihum min khataaya kama yunaqqat thawbu abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannata wa a'idhum min azabi qabri wa fitnati wa min azabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosa-dosa mereka-mereka yang mendahului kami, daripada leluhur kami, daripada nenek moyang kami, daripada mereka-mereka yang perjuangkan agama Islam ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan juga dosa ibu bapa kami dan zuriat-zuriat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna kunta qabla ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi